Bila sebut pasal Tuhan tak tahu ni, saya teringat dalam kitab Bible, bukan perjanjian baru, perjanjian lama. Dia ada sebut, lepas Tuhan ciptakan manusia di muka bumi, Tuhan menyesal. Maka menyesallah Tuhan sebab dia menciptakan manusia di atas muka bumi, sebab manusia ni buat jahat. Tuhan sangka bila dia cipta manusia letak atas muka bumi akan berampi pada dia. Tak, manusia ni buat jahat. Macam zaman Nabi Nuh apa tu kan, buat jahat. Jadi menyesallah Tuhan. Kita boleh terima tak? Tuhan menyesal. Mana boleh? Itu menunjukkan Tuhan tak tahu apa akan berlaku. Itu bila Bible kita boleh baca, tapi kena hati-hati. Kita menyesal, Tuhan menyesal. Aku menyesal lah cipta manusia ni. Aku ingatkan baik, rupa-rupanya jadi jahat. Mana boleh? Tambah kalau dia nak letak perkataan Allah kat situ pula. Macam sekarang ni kan. Maka menyesallah Allah menciptakan manusia. Kata, okey boleh. Orang bukan Islam boleh pakai. Dia letak tu, kita kata, Allah menyesal. Yang kita tahu belajar sifat 20, Allah dia tahu segala-gala. Mana mai Allah menyesal pula ni? Tu kita berhati-hati, berhati-hati. Kita tak mudah-mudah nak bagi mereka guna kalimah Allah tu. Yang ketiga, perkara yang dikufurkan oleh Imam Al-Ghazali. Di antara pendapat mereka lagi ialah tentang khidamnya alam dan keazaliannya. Tidak seorang pun dari kalangan orang-orang Islam yang menyetujui hal ini. Dalam masalah ini, mazhab mereka lebih hampir kepada mazhab Mu'tazilah. Kalau ikut faham ahli sunnah wal jamaah, yang mula-mula ada siapa? Allah. Allah bersendirian. Masa tu tak ada apa-apa. Alam ni tak ada apa. Belum ada lagi. Cerah gelap belum ada. Atas bawah belum ada. Langit bumi belum ada. Apa-apa pun belum ada. Yang ada hanya Allah. Lepas itu barulah Allah menciptakan alam. Tapi kalau ikut ahli falsafah, termasuklah Ibn Sina dan Al-Farabi, Allah dengan alam ni sama-sama ada. Sama-sama ada. Tu yang penting. Dia kata memang Allah ciptakan alam, tapi sama-sama ada. Alam ni azali. Alam ni qadim. Sejak azali dah ada dah alam ni. Dia sama-sama dengan Allah ada tu. Takkah kita kata kufur? Padahal kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, yang mula-mula ada Allah. Lepas tu baru Allah ciptakan alam. Baru betul. Alam tak qadim. Kalau ikut ahli falsafah, alam qadim. Alam terus-terus ada sejak azali lagi, bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Inilah tiga perkara yang Imam Ghazali dia tolak pandangan kaum falsafah, dan dia kufurkan tiga-tiga benda ni. Yang pertama tadi, lepas kita mati, jasad kita tak ada dah, yang ada hanya roh. Yang kedua, Tuhan tahu benda yang besar-besar saja, benda kecil-kecil Tuhan tak tahu. Yang ketiga, alam ni qadim, sama qadim dengan Tuhan. Ini tiga benda yang kata Imam Ghazali wajib dikufurkan. Di bawah tu ilmu matematik, tapi nampaknya tak sempat kita nak cerita sebab nak terangkan tentang persoalan yang lepas. Persoalan yang lepas, sahabat kita tanya, ada kemungkinan ke tidak Socrates ialah Luqman Al-Hakim, dan Luqman Al-Hakim itu Socrates? Kemungkinan tu ada, tapi kita nak bentang. Macam mana cara pembentangan kita? Okey, atur cara pembentangan. Yang pertama, kita nak berkenalan dulu secara umum dan secara ringkas. Siapa dia Socrates? Siapa dia Luqman? Yang kedua, kita akan bentangkan hujah-hujah yang menyokong Socrates ialah Luqman Al-Hakim, ataupun Luqman Al-Hakim ialah Socrates. Kita bentang. Yang ketiga, kita akan kemukakan hujah-hujah yang menolak, orang yang tak setuju Socrates ialah Luqman Al-Hakim. Yang keempat, saya akan menyatakan pandangan peribadi saya. Yang kelima, tuan-tuan akan bentuk pandangan peribadi sendiri. Jangan ikut saya, pandangan peribadi sendiri. Sekarang masuk segmen yang pertama, berkenalan dulu. Siapa dia Socrates ni? Kebetulan tadi dah sentuh tu yang kata soalan hari tu memang kena dengan tajuk yang kita nak sampaikan pasal falsafah. Socrates ni satu orang ahli falsafah. Dia ni duduk di mana? Dia lahir di Athena. Athena ni di Greek. Sekarang ni kita sebut negara Greece.
Dulu luas kawasan dia, sekarang Greece kecil kan. Kita sebut Yunani pun dia, Greek pun dia. Dia ni satu orang yang terkenal lah, ahli falsafah. Dia cakap benda baik-baik dan dia percaya satu Tuhan. Sedangkan zaman itu orang-orang di Yunani percaya banyak dewa-dewa. Dia tak. Dia percaya satu Tuhan. Anak murid dia Plato. Plato ni lah yang banyak menulis ajaran-ajaran Aristotle, ajaran-ajaran Socrates. Socrates dia tak pernah tulis ajaran dia. Di sini timbul perbincangan sikit. Benarkah yang ditulis oleh Plato itu ialah ajaran Socrates? Ataupun dah bercampur? Pemahaman Plato dah bercampur dengan fahaman Socrates dia sekaligus. Menyebabkan sarjana-sarjana susah nak mengasingkan yang mana Socrates cakap betul, yang mana pandangan Plato. Itu masalah. Plato ni pun terkenal juga. Dia terkenal sebab dia bercerita tentang benua Atlantis. Boleh dikatakan dialah orang pertama yang menulis pasal benua Atlantis yang hilang. Dia yang tulis. Sebelum itu, orang-orang di Greek tu memang dah ada cerita dah, cerita mulut ke mulut. Zaman dulu ada satu pulau, penduduk dia tu banyak emas, sangat maju, memang hebat, tapi kemudian berlaku bencana alam, tenggelam dalam laut. Jadi Plato orang pertama tulis pasal Atlantis. Sampai sekarang pun orang duk kaji Atlantis. Lepas Plato dia ajar pula Aristotle. Satu orang bijak juga, Aristunshah. Tapi Aristotle dia tak bersetuju pula dengan banyak idea-idea Plato dan Socrates. Dia kata mereka ni masih bid'ah, masih kufur. Padahal dia berguru dengan ajaran mereka tu. Tak tahulah macam mana. Dan Aristotle pula guru kepada Alexander the Great. Satu orang yang pada zaman purba dulu, zaman silam dulu, empire dia paling besar. Daripada Yunani, Greek tu atas sampai ke Mesir bawah. Lepas tu dia pergi ke Xinjiang, China. Lepas tu sampai ke utara India. Tu kawasan dia. Daripada Eropah Timur sampailah ke timur China. Zaman dulu itulah paling luas. Kalau zaman kemudian ni yang paling luas empire Mongol. Nanti kita cerita pasal Mongol lah lain kali. Menarik cerita lah. Jadi empat tokoh ni memang terkenal. Aristotle ni tadi, bila zaman hidup dia ni, sebelum zaman Nabi Isa lebih kurang 400 tahun. Sebelum, maksud dia 400 tahun lepas dia mati baru lahir Nabi Isa. Kalau zaman Nabi Muhammad pula dalam 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad, masa itulah zaman Socrates. Socrates ni kalau ikut manuskrip yang ada, bapa dia tu satu orang buat berhala, mak dia satu orang bidan. Tapi Socrates ni dia tak kerja. Dia kerja dia bagi berfalsafah aja. Dia pergi merayau dengan berkaki ayam, pakaian lusuh macam sufi lah. Dia cerita benda-benda baik, falsafah. Kan tadi kita sebut falsafah ni guna otak dengan cara yang sistematik, dengan cara yang benar untuk cari kebenaran. Kan? Jadi dia pergi jumpa, kebanyakan dia jumpa orang muda lah. Sebab orang tua-tua ni di zaman tu dah terpengaruh dengan politik atasan lah. Dia tak mau dengar dah cakap-cakap dengan orang-orang di kaki lima ni. Tapi Socrates ni dia banyak pengaruh orang muda. Dan dia pernah jadi askar. Dia pernah terlibat dalam 1-2 peperangan lah. Tapi lepas tu dia tidak bekerja. Macam mana dia sara kehidupan dia tak tahu. Dia ada isteri dan ada 3 orang anak. Itu secara umum tentang Socrates. Luqman